satu-satunya zat yang telah menciptakan kita, satu-satunya zat yang telah memelihara kita, satu-satunya zat yang mentadbir seluruh alam dan segala isinya. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih atas nikmat pagi ini kerana masih lagi menghidupkan kami, memberi nafas kepada kami, menyihatkan tubuh badan kami. Kami dapat bergerak dengan kehendak kami, ya Allah. Atas izin-Mu, wahai Allah. Terima kasih, ya Allah. Dengan segala pinjaman yang kita gunakan milik Allah ini, kita bawa pinjam-pinjaman ini semua ke arah kebajikan, ke arah kemanfaatan, agar kita tidak akan dipersoalkan nanti. Daripada mana kamu bawa guna pekakah-pekakah yang aku bagi pinjam dekat hangpa? Hampa guna kok mana? Hampa belanja kok mana? Hampa buang kok mana? Agar ada jawapannya. Walau bukan yang menjadi saksi itu adalah mulut kita, tetapi anggota pinjaman inilah yang akan berkata-kata di hadapan Allah nanti. Kita guna dia buat apa? Ha? Kata telinga kita guna dia buat apa? Kata mulut kita guna dia buat apa? Kata tangan, kata kaki. Semua mereka akan berkata-kata. InsyaAllah. InsyaAllah kita semua akan menyaksikan perkara ini adalah satu perkara yang pasti. Apabila yang disebut dalam Al-Quran, ianya benar. Ia bukan tipu. Dia kata, inna hadha lahwal haqq. Ini adalah berita benar. Bukan main-main. Ketika mana disebutnya bahawasanya tangan dan kaki itu akan menjadi saksi di akhirat nanti. Dan insyaAllah dengan menggunakan mata hasil daripada titipan atau pinjaman Allah Ta'ala, telinga untuk mendengar, akal untuk berfikir, jejari untuk mencatat. Maka kita gunakan, arahkan dia ke arah jalan kebajikan. Kita mulakan berpagi-pagi dengan menuntut ilmu. Satu amalan yang paling baik dan paling dicintai oleh Nabi SAW, paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah amalan menuntut ilmu. Sehingga kan Nabi SAW pernah bersabda dalam maksudnya, barang siapa yang menuntut ilmu maka ia seolah-olah berada di atas landasan atau medan peperangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang berada di dalam medan peperangan. Berperang dengan akal yang jahil. Berperang dengan kejahilan di dada. Berperang dengan nafsu yang nak duduk saja. Nafsu ni dia nak rehat saja kan. Kalau boleh dia nak tidur. Dia nak makan sambil tidur. Dia nak belunjuk. Dia nak pelejang. Sentiasa. Itu kehendak nafsu. Tapi tidak akal. Baik. Hari ini kita masuk hadis yang ke-12. Hadis pun hadis pendek saja. Tapi cukup berarti hadis ni. Hadis yang ke-12. Dalam satu tajuk. Jangan mengganggu urusan orang lain. Jangan duk jadi minah kepo. Jangan jaga tepikan orang. Okey. Kalau orang yang tak faham baca hadis ni, dia akan buka hadis ni lah. Jangan duk kacau bepi lah kat mereka. Mereka nak buat apa ke. Mereka buatlah mereka nak tunggang langgang ke mereka punya pasal. Kita jaga kita je. Kita jangan kacau orang. Kita jangan ganggu orang. Kalau orang tak faham, orang akan keluarkan hadis ni lah. Tapi kita kena faham maksud dan kehendak daripada hadis yang dibawa datang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, begitu pendek dan ringkas tapi maksud yang cukup mendalam. Kita baca dulu nah. Hadis ke-12, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Pendek je. Matan dia, min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Siapa yang nak belajar menghafaz hadis, bolehlah mulakan dengan hadis yang pendek ni. Pendek sangat-sangat. Hadis Hasan, rawahu Tirmidzi wa ghairihi hakadha.
Maksud dia, hadis ini adalah hadis hasan. Dan pada riwayat Tirmizi, dianya adalah daripada tingkatan hasan. Hasan ni, hadis ni ada 4 martabat. Di dalam pengajian mustalah hadis, hadis mempunyai 4 martabat. Martabat yang tertinggi, yang utama sekali, disebutkan hadis sahih. Hadis sahih. Yang kedua, martabat kedua ialah hadis hasan. Kenapa hadis tu boleh jadi hadis hasan? Mungkin dengan sebab salah seorang daripada perawi dia itu terlupa, ataupun mungkin dengan sebab salah seorang daripada perawi dia tu pernah keluar daripada rumah tak pakai baju. Mungkin waktu orang panggil dia keluar, tengok keluar tu dalam keadaan dia tidak berbaju, bukan bertelanjang, tapi tak ada baju di badan. Atau mungkin salah seorang daripada perawi dia tu pernah melakukan di antara perkara yang lara, sembang kosong. Sikit, bukan banyak mana pun. Kalau macam kita ni jangan mimpi lah jadi perawi tu. Memang tak boleh pakai satu pun. Okey, itu tingkatan hadis yang kedua, hasan. Dan yang ketiga, tingkatan hadis ataupun martabat hadis yang ketiga ialah dhaif. Hadis dhaif. Apa maksud dhaif? Lemah. Okey, saya ulang balik. Sahih itu sah. Sah diperakui oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahawasanya sah dari segi zahiriah dan batiniah. Kemudian yang kedua, hasan ni elok. Hadis hasan ni hadis yang elok. Elok diamalkan, elok nak buat berhujah, elok dijadikan dalil. Kemudian yang ketiga ini hadis dhaif. Apa maksud hadis dhaif ni? Hadis yang lemah. Apa yang menyebabkan hadis itu menjadi lemah? Mungkin salah seorang daripada perawi dia pernah makan di pasar. Dia kata pernah makan di kedai. Mungkin salah seorang itu menyebabkan hadis itu jadi dhaif. Hadis dhaif ini maksud daripada dhaif itu lemah. Bila lemah, hadis ni tidak boleh dibuat sebagai hujah, tapi boleh diamalkan. Kita boleh beramal dengan hadis yang dhaif. Dan kemudian satu lagi hadis, tingkatan hadis, martabat hadis yang keempat, dinamakan hadis maudhu'. Hadis maudhu'. Apa maksud maudhu' tu? Hadis tu tertolak. Memang tak boleh diterima pakai, sebab mungkin perawi dia, maksud dia perawi ni tukang cerita dia. Salah seorang daripada tukang cerita tu, bukan semua, seorang je. Dia tu dianggap sebagai dia pernah cakap bohong. Mana dia bukan seorang yang menipu, tapi dia pernah cakap bohong. Dah menjadikan hadis itu maudhu', tertolak. Kalau kita ni, hadis apa? Hadis fasik, hadis rosak kalau kita bawa. Rosak terus. Masuk nama kita atau senarai nama kita dalam perawi hadis. Siapa abang Kahang? Dia tu abang. Rosak. Rosak. Tak boleh pakai lah dia tu. Baik. Kalau orang tanya kat kita, hadis hasan ni hadis apa? Hadis yang baik. Hadis yang baik. Seperti mana hadis yang ke-12 yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada cerita-cerita yang diambil daripada Abi Hurairah. Abi Hurairah ni nama sebenar dia apa? Saya selalu cerita tentang sahabat Nabi. Apabila nak mulakan hadis-hadis, mungkin sahabat-sahabat sekalian lupa. Abdul Rahman bin Sakhar. Tulislah. Tulis kat atas nama yang tulis. An Abi Hurairah. Buat kurungan kat atas tu, tulis nama dia. Nama dia Abdul Rahman bin Sakhar. Esok dia tanya pula kan. Jadi ada jawapan. Itu sifat orang menuntut ilmu sentiasa mencatat sesuatu yang dia selalu lupa. Kita ni kan selalu lupa, termasuklah yang tukang berkata-kata ni. Kita ni selalu lupa. Jadi bila ditanya, Sat. Tak apalah, kawan-kawan pun kita kalih muka surat lain nak cari. Aku dah tulis dah nama dia tu. Cuma lupa nak sebut. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abi Quhafa. Ataupun disebut juga Abdullah bin Osman. Itu di antara nama sebenar mereka. Baik.
Kita terus kepada isi hadis ini. Arti hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salah satu daripada keelokan seseorang itu ialah meninggalkan sesuatu yang tidak mendatangkan faedah kepadanya. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Tirmizi dan orang lain. Beginilah. Okey. Kalau kita tulis Tirmizi, tukar T-A-R tu. Tulis T-I-R. Bukan tar, nah, dia tir. Tir ataupun tur. Nah, ini dah diterjemah dalam bahasa Rumi, Roman. Bukan tar, tapi tir ataupun tur. Kalau dapat dekat Tok Guru, ulama-ulama pondok tua ni, dia pemarah ni. Dah terjemah bagi salah pula sebutan nama kawan tu. Kita kan kita dah buat nama kita elok-elok. So orang panggil, dia panggil nama merepek-repek. Apa kadang kan dengar lah. Jadi ni ulama besar ni. Sunan Tirmizi. Seorang ulama yang menangis hingga buta matanya kerana mencintai Allah dan Rasul. Kemudian kita duk pandai-pandai duk tukar nama dia kan. Okey. Jadi tak salah lah kalau yang tukang tulis tu tak salah. Kita yang belajar ni perbetulkan. Yang mana yang tak betul. Itu sifat orang belajar. Bila tak tahu, dia jadi tahu. Okey. Apa maksud hadis ni? Salah satu daripada keelokan seseorang itu ialah meninggalkan sesuatu yang tidak mendatangkan faedah kepadanya. Baik mafhum ya. Kefahaman daripada hadis ni. Kalaulah kita nak tengok, ni saya nak bagi kefahaman. Kalaulah kita nak tengok kualiti seseorang Muslim itu. Kalau kita nak kenal kualiti seseorang Islam itu, Islam yang kualiti, mukmin yang paling berkualiti, apa dia? Tengoklah, lihatlah sikapnya yang meninggalkan perkara sia-sia. Itu maksud dia. Kualiti seseorang Muslim itu, kalau kita nak tengok, kalau kita nak kenal, ini Muslim sejati ni, itu memang betul-betul jaga. Apa dia? Dia tak mau buat perkara-perkara yang lara. Dia meninggalkan terus perkara-perkara yang lara. Apa maksud lara ni? Yang tidak mendatangkan faedah pada diri dia dan juga kepada orang lain. Khairun nas anfa'un nas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang boleh memberi manfaat kepada manusia yang lain. Tapi kalau manusia yang tak boleh bagi manfaat kepada orang lain, dia itu dipanggil Muslim yang lara. Sia-sia jangan jadi orang Islam. Tapi yang tak ada apa. Kalau dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala sebut. Saya pernah baca dah surah Mu'min. Yang mana surah Mu'minun itu kata Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sesungguhnya telah berjayalah orang beriman. Orang beriman yang macam mana yang disebut sebagai berjaya? Yang dalam sembahyang mereka itu khusyuk. Lagi, macam mana cara orang beriman itu berjaya? Iaitu orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang mu'aridun. Menjauhi perkara-perkara yang lara, yang sia-sia. Itu Allah sebut dalam Al-Quran. Ni Rasulullah sebut dalam hadis. Baik, bila disebut perkara yang lara, perkara yang sia-sia ni, kita selalu sebut. Tak salah dia buat lara semua tu. Semua tu lara saja. Okey. Di antara perkara-perkara lara yang kita lakukan adalah sesuatu yang kita buat tapi tak datangkan faedah. Contoh dia. Kita lepak-lepak, sembang kosong, gerak gelak huha. Tak ada manfaat satu pun dalam tu. Kita duduk rehat di kedai kopi, jom boring lah duduk di rumah. Jom kita pergi lepak di kedai kopi, pergi duduk lepak-lepak bersembang sampai tak ada satu manfaat sikit pun. Itu dinamakan lara dan sia-sia. Dia tak berdosa, tapi sia-sia. Rugi. Tapi kalau dia berjumpa, bertanya khabar, mengeratkan silaturahim,
Itu pahala, itu tak sia-sia. Ambil lama tak jumpa, jom nak jumpa saat nak rindu. Jom kita pergi makan dekat mana saya belanja. Itu bukan lara. Itu ada pahala sedekah. Di situ adanya ukhuwah. Di situ mengeratkan silaturahim. Kita kena pandai meletakkan sesuatu perkara atas tindakan kita dengan tindakan yang tepat. Untuk menghindarkan daripada yang disebutkan oleh Rasulullah, ma la yu'ni, benda yang tak boleh bagi manfaat. Benda yang tak boleh bagi manfaat. Baik. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ni siapa? Seorang ahli sufi yang terkemuka. Seorang wali Allah yang terkemuka. Katanya dia telah pun menyenaraikan 10 di antara perkara-perkara yang sia-sia. Kalau kita buat. Kita cuba tengok petikkan kata-kata mutiara daripada Sufyan Ats-Tsauri. Kalau boleh catiklah. Yang mana yang pertamanya kata Sufyan Ats-Tsauri, iaitu dikatakan orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang lara ini. Yang pertama, dia berdoa. Maksud berdoa tu baik dah. Tapi sayangnya dia berdoa untuk diri dia saja. Dia tak selit untuk kedua ibu bapanya. Dia tak selit untuk muslimin dan muslimat. Dia kira nafsi-nafsi. Untuk diri dia saja. Dia tak ingat untuk nak bagi kat kedua ibu bapa dia. Dia tak ingat untuk sekalian muslimin dan muslimat. Walhal, kita berdoa untuk kedua ibu bapa itu adalah pembuka bagi segala doa agar diterima oleh Allah. Hang doalah banyak mana pun, mulakanlah di antara kalam-kalam terawal, Rabbighfirli wali walidayya, ampunlah dosa aku dan dosa kedua ibu bapaku. Kasihilah mereka seperti mana mereka mengasihiku sejak aku kecil. Kena ada doa untuk kedua ibu bapa agar dalam doa kita yang akan kita sambung panjang-panjang lagi itu tak menjadi sia-sia. Maksud sia-sia kosong. Pasal apa? Dia sejenis manusia yang hanya pentingkan diri sendiri. Kemudian nak memperindahkan lagi, memperelokkan lagi doa kita agar diterima, dipandang oleh Allah Ta'ala, diangkat oleh para malaikat. Yang ni dengan kita ikuti wali jami'al muslimin wal muslimat. Berdoalah juga untuk sekalian muslimin dan muslimat walau di mana mereka berada. Tak kiralah mereka ada dalam negeri India ke, dalam negeri China ke, dalam negeri Barat ke, di dalam negara-negara Eropah ke, tak kira di mana berada. Seluruh alam. Selagi mereka bernama muslimin dan muslimat, mereka termasuk di dalam doa kita. Agar doa kita itu tidak menjadi sia-sia, tidak rugi saja. Kita mintakan, saya selalu kata, kita minta pada Allah yang Maha Kaya. Allah nak tunggu dengar. Ini dia nak minta dekat dia seorang-seorang kan. Sudahlah minta kat aku, sudah dia mau pemangkit sembahyang sendiri. Siapa suruh dia tak mau sembahyang, minta bagi petunjuk kepada sekalian muslimin dan muslimat. Sekurang-kurangnya ampunilah sekalian dosa-dosa muslimin dan muslimat yang selalu kita nak sebut, wal jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya minhum wal amwat. Sekalian muslimin dan muslimat, orang yang beriman, mukminin dan mukminat, dan ahya, orang yang hidup dan juga orang-orang yang mati. Jangan kerekut. Buat kulak muda ayat liak saja kot. Jadi kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau kata kita tak berdoa untuk kedua ibu bapa dan sekalian muslimin dan muslimat, lara doa tu. Perbuatan kita tu sia-sia. Sia-sia semata-mata. Lepas kita dah selit tu sekalian, maka jadilah doa kita itu doa yang lengkap, terisi. Kalau tak mulakan dengan awal, mulakan dengan yang akhir. Kan? Kemudian yang kedua kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia kata orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak tertib. Rajin baca Al-Quran tapi tak tahu apa pun. Tidak tertib. Macam mana tidak tertib? Dah lah tak tahu apa tu tajwid, tak belajar.
Dia tahu kata dia ni tak pandai tajwid. Tak kena hukum asas. Hukum asas tajwid tu hukum 5 tu. Dan nun dan mim musyaddadah itu hukum asas. No? Had tu pun tak kenal. Dah tahu dah hang tak kena izhar, idgham, iqlab, ikhfa. Ya, wajib al-ghunnah. Pilah belajar bagi kenal. Segan nak belajar. Kami dulu-dulu mengaji sudahlah. Janji boleh bunyi. Bolehlah berbunyi. Ha? Tapi macam kita pukul gendang, kalau orang yang pandai main gendang, dengar dia tepuk tu tepuk sedap masuk ke hati. Tapi kalau kita macam pukul punggung timba tu kedebung bunyi lagu tu je lah. Kan? Pukul juga, tepuk juga gendang. Tapi bunyinya berbeza. Macam itulah orang yang baca Al-Quran tapi tak ada tertibnya. Mengaji juga Allah dia tu mengaji. Lagu mu'alab mengaji. Tong tang tong tang tong tang tong tang. Tak sedapnya dengar. Tak ada apa, tak ada tertib dia. Nah, kalau orang yang ada hukum tajwidnya kita dengar tu walaupun berlagu tidaklah seindah seperti Qari'ah, Farhah dan juga Syarifah Kasir, tapi sedap. Ha? Walaupun lagu dia tu lagu sendiri, dia buat sendiri. Bukan mana-mana taranum, duk ranum saja. Tapi Alhamdulillah, cantik wajibal gunahnya, cantik ikhfa'nya, cantik iqlabnya. Itu kira okey lah tu. Ni sampai kita dengar sendiri, aduh. Baru masuk Islam ke? Dah lama dah dari kecil. Awak mengaji lagu tu. Dulu-dulu je mengaji lah ni tak mengaji dah. Belajar cik no. Belajar nak belajar kat siapa? Orang semua tak mau ajar. Pergi cari. Lah ni senang tu. Dalam Facebook banyak guru-guru. Menawarkan perkhidmatan nak ajar. Alah bayar sikit. Kira apa kalau nak dibandingkan dengan kejahilan kita yang punya teruk tu bayar sikit. Kalau dia minta bayaran, bayar. Bila tak mau tu. Tu dia jual agama dia. Ish. Jahatnya mulut hang. Pasal itulah hang tak boleh. Pasal hang jahat dengan kedekut. Ilmu Allah tak boleh dijual beli. Tapi kena bagi upah dekat dia. Dia tolong ajak kita. Walaupun sepotong bismillah. Maka dia adalah guru kita. Kan? Jangan kedekut. Ni kata Sufyan As-Tsauri, rugi orang macam ni. Rugi sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, apa lagi kata dia? Perkara ketiga yang lara. Mengaku Islam tapi buat kerja lara. Apa dia? Masuk masjid tapi tak semayang tahiyatul masjid. Rugi. Masjid ni kita nak masuk kan ada tertib dia. Rabbighfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Itu adalah doa masuk masjid. Melangkah dengan kaki kanan. Diikuti dengan nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Ataupun niat dalam hati. Aku beriktikaf di masjid ni kerana Allah Ta'ala. Agar perjalanan kita dalam masjid tu tak menjadi sia-sia. Tidak rugi je naik turun. Orang katalah hampir teman saat pengantin, pian tak pengantin, dia nak akad nikah di dalam masjid. Ambil, jangan jadikan perkara itu sia-sia. Yang tertangkap gambar berlambak-lambak. Padahal di dalam tu gedung pahala. Jangan jadi dia lara. Orang yang beriman, nak tengok dia beriman macam mana, nak tengok kualiti keimanan macam mana, dia masuk masjid dalam keadaan tertib. Berdoa, melangkah kaki kanan, berniat i'tikaf, kemudian solat sunat tahiyatul masjid. Solat sunat tahiyatul masjid. Kau rasa kalau dah dia make up berberan-beran, dia nak pergi ke ambil ayat semayang, dia tak pergi lah dah kot padam habis lah eyeshadow dia hak yang warna hijau, merah, biru, kuning tu sakit luruh habis. Rugi dia kata. Walhal dia tak solat sunat tahiyatul masjid waktu dia melangkah masuk. Itulah yang paling rugi. Okey, macam mana kita nak buat benda tu agar tak rugi?
Kita beruduk siap-siap sebelum pakai bedak tu. Kan orang perempuan ni memang dia sinonim dengan tabarusnya. Boleh tak salah asalkan tak berlebih-lebihan. Jangan melampau. Lalu ni pun kalau kata make up tebal-tebal pun bukannya nak nampak pun duduk dalam mas. Baik, terbaik. Yang tu yang Allah Ta'ala suruh simpan tabarus di sebalik tabir kamu. Bubuh lah mulut merah nak bubuh warna biji remia pun bubuh lah. Tapi kena duduk di dalam mas. Buka-buka mas tu berkemera je. Mas dia pun tak apa. Sebelum kita make up tu beruduklah terlebih dahulu. Sekali nak naik atas masjid. Buat apa? Nak sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tengok-tengok sampai depan pintu terkentut. Batal Allah nak pergi ambil sembahyang. Nak selok tangan baju ni kebaya ketat. Tak boleh nak angkat. Memadailah dengan niat i'tikaf. Tapi kalau niat i'tikaf pun tidak, masuk pun kelang kabut dengan tak ada doanya, ini kata Sufyan Ats-Tsauri, sia-sia jangan jadi orang Islam. Itu yang dia kata, sia-sia jadi orang Islam ni kalau dia tak tahu adab. Kalau dia tak tahu hukum, sia-sia saja. Masuklah. Orang masuk masjid, dia masuk masjid. Tapi lagu itulah. Dalam keadaan dia jahil. Sia-sia saja orang duduk. Padahal di dalam masjid itu adalah gedung pahala. Selagi kita berniat i'tikaf, kita duduk saja tak kata apa pun. Malaikat kiraman katibin yang mencatat amal kebajikan tu tulis. Terus menulis kebaikan untuk kita. Tak kata apa pun. Tulis. Sebab duduk dalam masjid atas nama i'tikaf. Ni dah lah naik duduk i'tikafnya tidak. Kemudian sembang ho-ha. Ini yang disebutkan lara. Sia-sia. Sia-sia. Ni nak tengok kualiti orang dalam beriman. Kualiti orang Islam nak tengok tu. Islam tak Islam. Tapi ada kualiti dia. Dia meninggalkan perkara yang lara. Okey. Itu yang ketiga kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Yang keempat dia kata, orang yang melintasi tanah perkuburan tetapi tidak memberi salam dan tidak berdoa untuk penghuni kubur. Lalu tanah perkuburan. Lalu lintah, mak aku adalah macam tu. Sekadar nak, mak aku adalah dekat tu. Tak boleh. Sia-sia. Kalau kata orang Islam yang berkualiti, bila dia melintasi tanah perkuburan, Assalamualaikum ya ahli diyar. Ataupun Assalamualaikum ya ahli kubur. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Paling sikit. Kalau tak mau dalam bahasa Arab payah. Assalamualaikum takkan tak kerti kot nak kata Assalamualaikum wahai penghuni kubur. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kamu sekaliannya. Cantik dah. Cakap bahasa Melayu. Yang kita faham. Allah memang faham. Beliau bijaksana. Bila kita melintasi, maka bagi salam dan baca doa. Kalau tidak, rugi semata-mata. Lara. Okey, itu yang keempat. Dan perkara yang kelima kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, perkara-perkara yang lara iaitu dia kata, orang yang bermusafir pada hari Jumaat, ni untuk lelaki lega orang perempuan kata kami terlepas Orang yang bermusafir pada hari Jumaat tetapi tak singgah untuk sembahyang Jumaat secara berjemaah. Rugi. Saja dia nak keluar hari Jumaat. Padahal disebutkan, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau kata kita nak musafir hari Jumaat, tak mau jadikan dia lara, kita keluar sebelum masuk waktu subuh. Kita keluar. Katalah kita janji, nak pergi bercuti keluarga ke, nak pergi 3 hari. Jumaat, Sabtu, Ahad. Okey, bagi tahu. Kalau hari Jumaat, kita keluar belum subuh. Kita pilih, katalah, kita duduk di Bayar Lepah. Kita keluar sebelum subuh. Kita pergi sembahyang subuh di Sungai Ara. Itu kira dah okey dah. Untuk melepaskan daripada kita dimurkai dan musafir kita itu menjadi lara.
Kalau kata kita tak boleh keluar sebelum subuh, kita kena keluar lepas Jumaat. Kalau tidak, musafir hari itu menjadi lara dan sia-sia. Berbeza. Berbeza dalam keadaan orang yang nak naik kapal terbang. Nak musafir dia contoh kata nak pergi ke Mekah ke. Atau ke mana-mana lah. Pergi ambil tiket kapal terbang, dia kata betul hari Jumaat, sebelum Jumaat. Semua kena berkumpul di airport pada pukul 10 pagi. Itu tak dapat tidak lah. Tak boleh nak buat macam ni. Tak boleh, saya tak mau. Saya nak kena keluar sebelum subuh. Atau saya lepas Jumaat. Orang tinggal lah kita. Jadi, yang tu kita kena faham. Kalau kita saja-saja, kita boleh menyusun perjalanan kita, cuba kita elakkan keluar sebelum Jumaat. Kalau nak keluar juga, keluar lepas Jumaat. Agar musafir kita itu tidak menjadi musafir yang lara, yang sia-sia. Nak tahu kualiti seseorang Islam itu, tengok tindakan dia. Kita semua nak jadi Islam yang berkualiti kan. Jadi kita nak buat perkara-perkara ni lah. Kita nak tinggalkan perkara-perkara yang tak memberi manfaat. Okey. Yang kelimanya, tadi yang keempat kan, yang kelimanya. Tadi yang kelima betul tak? Yang keenam. Enam. Okay. Baik, terima kasih. Okay, yang keenam, kata Imam Sufyan As-Sawri, dia makan kenyang, tidur lena. Sedangkan jiran dia kelaparan. Orang ini, orang Islam, orang yang beriman, yang taat pada Allah dan Rasul, tapi sia-sia. Dia jaga diri dia saja. Dia tak tahu jiran sebelah dia tu macam mana. Orang dia rajin bersolat sunat, rajin bersolat tahajud, fardunya tak tinggal secara berjemaah, tetapi sayangnya dia menyakiti jiran, tak peduli kepada jiran dia. Jiran kecil hati dengan dia ke? Jiran dia lapang ke? Jiran dia sakit ke? Tak pernah bertanya khabar. Yang dijaga no. Jiran dia kecil hati, awak yang duduk kecil hati dekat jiran tu. Alah, kucing dia suka main berak di rumah saya. Saya tak tahu dah nak buat macam mana. Last kali saya tangkap kucing dia, saya pergi buang terus. Padan muka dia. Rugilah saya. Sia-sia amalan kalau kita menyakiti jiran. Atau mungkin kita diuji oleh Allah. Kita berjiran dengan orang yang susah. Kita tahu dia susah. Kita semua maklum, pendapatan dia mungkin tak mencukupi, tanggungannya lebih, perbelanjaannya kurang. Maka andai apa-apa yang ada dekat kita, kita ingat dekat dia. Pergi bagi dekat dia, dia susah sikit. Selalu menjaga kemaslahatan. Agar hidup kita tidak menjadi sia-sia. Jaga kemaslahatan sesama jiran kita. Kita jaga dia, dia jaga kita. Janganlah kita hantar kat dia makanan, duk tunggu. Pinggan aku itu orang tak bagi balik. Jangan bagi pinggan kosong lah. Bubuhlah apa-apa bang sikit. Bertabak kawan 3 biji. Dah? Jangan buat kerja macam tu lah. Okay, itu yang keenam. Yang ketujuh, apalagi senarai Imam Sufyan As-Sawri, maka katanya, orang yang duduk bersama dengan ulama' tetapi tak ambil manfaat daripada ilmu ulama' tu. Dia berkawan dengan orang yang berilmu, tapi dia tak pernah mengambil manfaat. Contoh kita kata macam ni lah. Perumpamaan dia seperti mana kadai ataupun unta yang membawa kitab. Untuk guru dulu berpindah daripada satu tempat ke satu tempat untuk mereka menyebarkan ilmu Allah. Itu mereka bawa lah binatang. Bubuhlah kitab-kitab mereka di atas binatang tu. Tapi binatang tu tak alim mereka sudah. Kencing pun berdiri, berak tak basuh. Okay, kita berkawan dengan orang tu. Kawan yang dia tak minta kat dia ke apa-apa bang sikit. Tak minta ke nasihat. Lok, tak minta pun segan. Kami kawan daripada kecil. Aku tahu perangai dia macam mana. Malah nak dengar dia cakap. Dia tu bagus. Dia ada ilmu. Cuba minta kat dia. Rugi kalau kita duduk dengan dia. Tapi kita tak belajar. Macam
Selalu orang tua-tua cakap kita, mak hang dulu pandai masak ni, masak ni, masak ni. Hang hati tak? Orang nanti akan tengok salah silap keturunan. Anak dia pandai kot. Dok, tak reti, tak belajar. Awak tak ambil ilmu tu. Rugi. Ini orang yang sia-sia. Ha? Benda tu boleh ambil. Oh, mak hang pandai buat sekian-sekian, buat kerja ni. Mak dia ada ilmu gini-gini. Bapak dia ada ilmu gini-gini. Hang tak belajar ke daripada? Dok, tak belajar. Semua tak mau. Tak mau belajar. Rugi tak? Rugi. Ini yang disebutkan sia-sia. Islam yang berkualiti, dia akan ambil guna pakai ilmu yang boleh memberi manfaat pada diri dia dan pada orang lain. Itu kualiti dalam beragama. Betul-betul nak tengok mukmin sejati, dia ada kualiti dia. Nah, kualiti dia apa? Dia sentiasa menanti peluang. Nah, mencari peluang, merebut peluang. Okey, kemudian yang ke-8 iaitu membiarkan masa muda berlalu tanpa menuntut ilmu. Ini di antara perkara yang sia-sia. Dan perkara yang ke-8 inilah Sufyan Ats-Tsauri menangis apabila dia sebut. Sebab apa? Dia kata dia di antara yang termasuk membiarkan masa muda dia berlalu tanpa menuntut ilmu. Dia menangis. Dia kata aku di antara yang terlewat menuntut ilmu. Di dalam usia 50-an. Dia dapat hidayah daripada Allah. Dia baru menuntut ilmu. Dia kata dia terlambat. Hati dia dah keras. Lidah dia dah keras. Otak dia dah lembab. Padahal dia di antara ulama' dah pun menangis. Tambahlah kita hak ulak dalam semak ni tau. Kena ada perasaan menyesal. Kena ada perasaan menyesal. Daripada perkara yang kita lakukan ketika mana kita muda dulu, lara saja kita biar. Waktu muda, waktu sihat. Ada masa tapi tak mau pergi cari ilmu. Macam cerita dulu-dulu, mak-mak kita bagi kita mengaji. Bagi kita sekolah. Ada yang pergi sekolah sekerak jalan. Ambil kain baju, bubun ambil salin, pakai baju lain. Pergi duduk kat tempat lain. Hari ni mungkin dia tak rasa benda tu. Lara, dia rasa enjoy. Dia nak seronok suka. Yang pasal mak bukan tahu. Saat ni petang orang balik sekolah, dia pun balik ke rumah. Mak dia bukan tahu. Tak tahu apa orang tua tu. Yang nampak anak ulang alik. Pergi belajar, balik belajar. Pergi balik. Yang duduk asrama tu lagi kesian lah. Ni yang dah besar-besar lah ni. Kolej kot lah. Pergi balik. Ayah tu hantar. Hantar pergi sampai ke sana. Kemudian ayah tu balik. Rupanya dia duduk dah kolej ni. Kalau tahun kedua, ketiga duduk di rumah sewa lah. Rupanya dia duduk di rumah sewa. Tapi dia tak masuk kuliah dia. Bila habis, satu sem tengok-tengok mai. Sampai berbelah ribu. Bapak tu kena bayar. Kemudian dalam memo tu diselit. Anak dia tak pernah masuk kuliah. Kesian. Hari ni dia mungkin rasa tak ada apa-apa. Tapi kemudian Allah Ta'ala akan balikkan hati dia. Sia-sianya aku. Ada peluang belajar, aku tak mau belajar. Bila dah main masa tua, lagu kita cakap lah. Seusia dengan kita ni yang tak boleh duduk lama-lama. Ada yang kencingnya tak lawas. Saat-saat lagi nak terkencing. Kadang tak bagi syarat kencing terus. Pun ada. Tapi nak belajar. Kita dah lalui zaman yang penuh dengan kesihatan. Segalanya kejap, segalanya kuat. Main-main ni baru nak belajar mengaji gigi, tak ada. Sebut sa, terlepas keluar. Sebut sa, dia tak matebal. Pasal apa? Pagarnya tak ada. Pernah dah gigi tu penuh. Tapi masa tu hang tak mahu belajar. Ini di antara yang menjadi penyebab Sufyan Ats-Tsauri menangis sungguh-sungguh. Menangis sungguh-sungguh dia kata. Kalau kita biar, dia kata, benda ni akan menjadi penyakit. Memang sungguh. Memang sungguh jadi penyakit. Tetapi ketahuilah kita, andai umur 70 tahun pun nak mula belajar, tak terlambat selagi ada nafas. Selagi ada umur.
selagi ada peluang. Kalau ramai nak berjaya, kita dah tua-tua, tak boleh, dah tua dah, tak boleh, dah terlambat. Dah, bagi tahu dia, pujuk dia, nah. Masih ada peluang, selagi ada nafas, belajarlah. Dia nanti ceritalah, dia muda-muda dulu, duk ronggeng saja. Biarkan yang lalu tu, biarkan berlalu. Nah, minta ampun kepada Allah. Istighfar banyak-banyak. Kemudian, itu yang ke-8. Yang ke-9-nya. Yang ke-9-nya, kata Sufyan Ats-Tsauri, 2 orang sahabat. Nah, 2 orang sahabat tetapi tidak mengambil berat hal ehwal keluarga masing-masing. Kita berkawan dengan kawan kita, tapi kita tak tahu keadaan hal ehwal latar belakang keluarga dia. Selama ni duk kawan saja dengan dia, tak tahu kata dia susah. Kita tak tahu rumah dia macam ni. Kita tak tahu pekerjaan dia macam ni. Kita hanya berkawan saja dengan dia. Ini di antara yang disebut oleh Sufyan Ats-Tsauri, lara. Cantik dah bersilaturahim. Tapi kita tak tahu hal ehwal dia. Kita kata, dia tu kaya, tengok dia pakai macam tu, tengok dia pakai macam ni. Tapi kita tak tahu dalaman dia, permasalahan dia, latar belakang dia. Rugi dalam kita bersilaturahim. Kita nak berkawan ni, biarlah kita menjadi macam cermin tu. Kita senyum, dia senyum. Dia senyum, kita senyum. Dia menangis, kita menangis. Berkongsi permasalahan dengan dia. Dengar dia ditimpa musibah, kita turut rasa sama sakitnya. Kalau ada kematian, kita lah di antara yang bersedih dengannya. Okey, itu yang disebutkan dalam bersilaturahim, jangan ada perkara yang lara. Ni dengar, padan aku memang suka. Bukan kawan baik dengan dia ke? Dengar kawan tu disimpan musibah, memang aku baik dengan dia. Tapi baru padan dengan muka dia, dia tu macam ni. Dan yang ke-10. Yang ke-10 kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, orang yang lara di dalam perbuatannya, iaitu dia mengundang tetamu hadir ke rumah dia, tapi dia tak layan tetamu. Dia mengundang tetamu hadir ke rumah dia, tapi dia tak layan tetamu. Orang mai dia buat tak tahu saja. Acuh tak acuh, suka tak suka, tak meraihkan tetamu. Tetamu ni bukanlah dia minta nak ada apa-apa daripada hidangan untuk dia. Memadai dengan kita duduk bersembang dengan dia pun dah cukup. Santunilah dia dengan ayat sejuk pun dah cukup. Dia tak minta pun. Sebab tu, yang mana kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tetamu ini adalah kiriman Allah. Kita kena berpegang pada satu. Tetamu yang hadir ke rumah kita tu ialah kiriman Allah. Allah hantar kepada kita untuk uji kita. Hang nak layan ke, hang nak buat-buat tak layan? Kita dah letih. Kita dah tak larat. Biasanya macam ni. Saya nak bagi di antara contoh. Kita buat kenduri. Kita buat kenduri. Kita jemput orang ramai. Kita dah jamu habis seharian dah. Kita berpenat. Dah habis tetamu semua balik. Tinggallah dekat kita hak kerak-kerak. Duk kutik. Kita kata kutik kulit lah. Letih sangat dah. Baru nak duduk. Pelejang kaki. Pelejang tulang belakang. Tengok dia main pula tetamu terpencil. Mai pula, Allahu Akbar. Hak siang tadi orang punya buat kenduri, hang tak mau mai. Awak malam baru hang nak mai. Aku dah tak larat nak angkat kaki tangan dah. Biji mata pun rasa tak boleh nak celik dah. Pasal apa ni baru sampai mai. Abang kata muk tak ada lah. Abang kata muk tak larat. Larat kot segar dia kata muk tak ada. Suruh balik. Kawan tu pun balik. Laranya. Allah hantar tu sebenarnya. Allah uji. Dia ingat kalau dia panggil sekejap lagi banyak kerja. Dia nak kena duduk sembang. Dia nak kena jamu kawan tu makan benda-benda yang duk ada tu. Jadi tak usah layan terus. Jangan buka pintu pun. Laranya sia-sia. Walhal dia main tu sebab dia nak meraihkan. Siang tadi mungkin dia ada masalah. Ada hal yang tak dapat diselesaikan. Dia main malam.
Sebab apa? Sebab nak raikan jemputan kita, tapi kita tolak dia dengan macam-macam cemohan. Ruginya kita. Rupa-rupanya dia di antara yang Allah Ta'ala hantar untuk membersihkan dosa-dosa yang kita buat tu. Dia balik, dia bawa dosa-dosa kita buat balik. Taklah tanggung atas kepala dia. Tapi dibuanglah. Nah, dibersihkan. Kita tolak. Lara tak? Lara. Sia-sia. Itu yang disebutkan di antara perkara yang sia-sia. Okay, 10 perkara sia-sia seperti yang telah pun saya karangkan satu persatu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Okay. Saya nak cerita satu kisah nak. Satu hari ini juga ahli sufi, Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ni dia dijemput oleh seorang sahabat. Dijemput oleh seorang sahabat untuk hadir ke rumah. Kawan panggil lah. Kawan panggil rumah. Dia pun pakai dah elok dah. Dia jalan keluar. Dia jalan keluar. Lepas tu dia patah balik. Isteri dia kata, tadi bukan kata nak pergi ke rumah kawan tu kawan. Pasal apa patah balik? Dia kata, tadi memang dia nak pergi. Pertama atas jemputan. Yang kedua atas silaturahim. Tapi pikat yang ketiga patah balik. Pasal apa patah balik? Dalam hati dia kata, dia ni kalau dia panggil aku ni, dia tentu ada buat apa-apa. Mi udang ke, biung ratna ke, kotiau teng ke, nasi biryani ke. Dia pikir-pikir. Saya tentu ada apa-apa dia ni buat. Terus dia patah balik. Dengan sebab apa? Sebab kata Ibrahim bin Adham, niat aku dah bertukar. Bukan aku nak bersilaturahim sangat pun. Aku nak tunggu apa dia nak jamu aku sekali lagi. Sebab dia panggil suruh main rumah dia. Apa kamaknya dia nak jamu aku bagi makan. Terus dia patah balik kerana dalam hati dia ada sesuatu niat yang lara. Yang sia-sia. Na'udzubillah no. Na'udzubillah. Kalau ada dalam hati kita macam tu, cepat-cepat istighfar. Okey. Tapi berbezalah kalau orang panggil kita makan kenduri, nama pun makan kenduri. Kan? Sekian-sekian hari bulan makan kenduri. Kita ni seronok. Tambah lepas PKP ni. Lepas habis PKP ni adalah kenduri kenara kan. Kita ni jadi macam agak kemaruk sikit lah. Maaf cakap, bahasa tak cantik. Agak kemaruk sikit. Oh, lama tak makan nasi kenduri. Sedap ni. Pergi tengok, nasi putih. Putih di rumah pun hari-hari makan nasi putih. Buatlah nasi biryani ke, hujan panas ke, hujan mendung ke. Buatlah apa-apa, nasi putih di rumah boleh makan. Jangan jadikan jemputan Allah itu satu yang sia-sia. Kita boleh mendapat pahala yang berlipat kali ganda. Kenapalah kita nak cari yang sia-sia? Okay. Kita nak jadi orang Islam yang berkualiti. Yang macam disebut oleh Nabi SAW. Min husnil Islam. Sebaik-baik orang Islam. Iaitu al-mar'i, seseorang yang tarkuhu ma la ya'ni. Yang meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat. Yang memberi manfaat ni, yang maksud dia yang langsung tak bagi manfaat kat diri kita dan juga kepada orang lain. Tapi pasal apa hadis ni tajuk dia jangan mengganggu urusan orang lain. Okey. Kita duduk seduduk-duduk, janganlah duk pandang salah orang. Jangan duk kutip mai orang tu tak kena. Jangan duk pandang dia tu tak betul. Jangan pandang dia ni kedekut. Sebaliknya, jangan fikir, jangan kata perkara yang sia-sia tentang orang lain. Tetapi punggahlah, hisablah, kiralah tentang apa yang ada dalam diri kita ni. Tengoklah. Tak usah lalu tengok orang sangat, kita pun tak betul. Kita duduk, kita dapat seorang sahabat. Apabila kita duduk dengan seorang sahabat, sahabat ni dia suka cerita pasal orang. Ni kawan tu kan, ni kawan ni. Ni, kenal tak kawan ni. Allah kata dekat dia, janganlah cerita pasal orang. Sebab apa? Sebab kata Ibrahim bin Adham,
Kalau kita dapat kawan yang dia suka cerita pasal orang, bermakna dia akan bawa cerita kita kepada orang lain juga. Ha? Kita kata kat dia lagu ni. Hang ni duk cerita pasal orang, mungkin hang duk bawa cerita pasal aku juga kat orang. Macam tu. Hai dah, aku tak pernah cerita pasal hang, aku cerita pasal orang lain je. Jangan berkawan dengan orang yang suka tak habis-habis. Lepas A, B, C, D, E. Semua orang ditahu. Ha? Fikir-fikir, oh rupanya macam ni sikap dia. Cuba-cuba jangan rapat dengan dia. Lagi satu, kita berkawan dengan sahabat yang suka sangka buruk. Dia suka sangka buruk. Sangka buruk dekat orang. Cepat-cepat perbetulkan dia. Berdosa lagi haram. 14 hari tertolak amalan kamu selagi ada sangkaan buruk. Dalam bersahabat pun kita kena pandai pilih. Bila Allah Ta'ala hantar kadang-kadang kawan macam tu kat kita, kita rimah, bukan kita tak rimah. Tapi kita tak mampu nak melarikan diri daripada dia. Berdoa pada Allah, nasihatilah dia agar persahabatan itu tidak menjadi sesuatu perkara yang sia-sia. Hadis pendek kan? Hadis pendek tapi sangat besar pendidikan dia. Kata Luqman Hakim di dalam Al-Quran, kata Luqman Hakim. Dia lalu ada masalah dengan dia ni. Apa masalah ni lah? Okey. Kata Luqman Hakim, apabila dia ditanya, apakah perkara yang boleh menghindarkan daripada melakukan yang sia-sia? Maka kata Luqman Hakim, tinggalkan satu perkara, iaitu berdusta. Jangan sesekali kamu berdusta. Apa dia berdusta tu? Bohong. Bohong ni sama ada bohong secara melawak ataupun bohong secara benar. Walaupun melawak, dia tetap dikira dosa. Melawak saja. Melawak pun berdosa. Melawak pun berdosa. Cepat-cepat minta maaf. Minta maaf melawak saja tadi. Dia kata melawak agak-agak lah. Kan sebab tu kita orang Islam itu diharamkan mengamal satu tradisi April Fool. Kan dulu dia duk buat Dia duk buat April Fool. Ingat, memang sakit dah. Sakit, orang yang kena tipu tu sakit. Lagi satu yang dia duk macam dalam TV saya ada pernah tengok. Just kidding tu berdosa tu benda tu. Diketawakan sebab lepas kamu tu kena tipu, dia diketawakan. Berdosa. Walaupun just kidding tapi tak boleh. Benda tu benda berdosa. Lara sebenarnya. Saya ingat waktu saya duduk di pondok tahun pertama, saya duduk di pondok. Masa tu, pelajar-pelajar hak baru masuk 1 tahun dengan saya ni, kami ni sama-sama, kita kata dalam tempoh jahil lah. Masih beramal dengan April Fool ni. Dia bagi tahu dekat saya, dia kata, Hasiah, Mak Mai, hari tu 1 April. Saya ni sebenarnya saya tak tahu. 1 April ni orang adalah hari penipuan, saya tak tahu. Saya di antara orang yang ketinggalan zaman lah. Lepas tu, saya ni dengar kan, bila duduk dalam asrama ni, bila kata dah Mak Mai ni, banyaklah nak kena pakai. Nak kena cari tudung labuh, nak kena pakai jubah, nak kena pakai stokin. Nak lari pergi tepi pagar tu, nak sambut Mak Mai. Masa tu duduk bulan ke-4 dah tak tengok muka mak lagi. 4 bulan dah tak tengok muka mak. Dengar kata Mak Mai ni punya seronok berlari dengan air mata ni. Air mata rindu nak pergi jumpa mak. Sampai di depan pintu pagar tu, dekat tempat orang jumpa, tempat pertemuan tu, dia pun pakai gelak April Fool. Allahu Akbar. Luluhnya hati. Menangis sungguh-sungguh. Lepas tu Rasulullah kata haram perbuatan tu adalah haram. Walaupun melawak, tapi melukakan hati orang lain. Lara InsyaAllah, Alhamdulillah. Nak tengok Islam yang berkualiti, tengok. Dia buat tak benda-benda macam tu? Kalau dia buat, masih tak ada kualiti. Okey, kita nak tengok dia kan nak tengok kita? Tengok kita. Kita kembali hadis ni kepada kita. Aku buat tak? Banyak benda yang aku buat, ya Allah. Aku Islam yang belum lagi berkualiti. Tambahkan kualiti lagi. InsyaAllah sama-sama kita memperbetulkan.
keadaan diri kita yang serba kekurangan. Okey, wallahu alam. Kita ada soalan Seorang sahabat tadi bertanya, Niza Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Jika melintasi tanah perkuburan Islam, kita dianjurkan untuk memberi salam pada ahli kubur. Sekiranya kita dalam kenderaan bergerak melintasi pada kawasan, bolehkah kita memberi salam? Apa hukum beri salam pada ahli kubur? Terima kasih. Okey, faham. Yang mana okey. Ustaz saya cuma nak jawab insya-Allah yang dikatakan memberi salam kepada ahli kubur. Kalau kata kita berjalan kaki, dia ambil masa panjanglah. Sementara kita nak melintasi tanah perkuburan. Tapi bila kita naik kenderaan yang meluncur laju, melintasi tanah perkuburan, sempat tak kita nak bagi salam? Ya, sempat. Kita tahu kita nampak batu nisan bercakap tu, terus bagi salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Walaupun kita berjalan, tak payah berhenti. Terus kita panjatkan doa. Allahumma ghfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum. Ataupun ya Allah, ampunilah mereka. Tak payah angkat tangan. Tak payah angkat tangan. Memadai dengan lintasan dalam hati ataupun lafaz sikit dengan mulut pun memadai. Okey, apakah hukum memberi salam kepada ahli kubur? Hukum dia sunat muakkad. Tanda kita orang yang tidak kedekut. Orang yang kedekut ni dia lalu tanah perkuburan, dia tidak ada apa-apa rasa. Hari ni kita lintas tanah perkuburan orang lain. Dan satu hari nanti orang akan melintasi tanah perkuburan kita. Seperti mana kita pemurahnya memberi salam, terangkat azab mereka ketika mana kita memberi salam. Terangkat seketika. Orang yang sedang diazab di dalam alam barzah ni, kalau terhenti untuk satu saat pun jadilah. Kerana mereka terus disiksa setiap masa. Kalau berhenti saat sakit, alhamdulillah. Kenapa? Ada seorang penuntut ilmu yang tahu tentang adab melintasi tanah perkuburan. Dia berdoa untukmu, terhenti, terangkat azab untuk seketika. Yang dikatakan sunat muakkad. Hari ni kita lintas tanah perkuburan orang lain. Dan satu hari nanti orang akan melintasi tanah perkuburan kita. Seperti mana kita pemurah memberi salam dan berdoa untuk ahli kubur, begitu juga orang lain juga akan memberi salam dan berdoa untuk kita satu masa nanti. Wallahu alam. Terima kasih Niza. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Anas. Macam kita kan, kita bangun lambat masa subuh, kita nak buat solat tahajud. Habis tu ada 15 minit lagi sebelum masuk subuh kan. Habis tu kita buatlah solat tahajud. Dah habis bagi salam, tiba-tiba azan subuh. Adakah solat kita tu sah? Okay, baik. Lagi satu Ustazah. Ya, baik. Satu macam Ustazah, kita ni katalah rajin buat makan-makan, bagi orang makan. Adakah yang tu membazir atau buat perkara yang sia-sia? Terima kasih Ustazah, yang tu je. Okey, baik. Terima kasih Kak Ana. Soalan yang pertama berkenaan dengan tahajud pada saat-saat terakhir. Nampak macam mana dah terlajak tidur, jaga-jaga, hampir-hampir masuk waktu subuh. Walaupun 10 minit, kita sempat solat 2 rakaat, maka itu dikira sebagai tahajud. InsyaAllah boleh dikira pakai, insyaAllah. Walaupun 2 rakaat, kadang-kadang tu tengah-tengah duduk sembahyang rakaat pertama, jadi orang azan, boleh teruskan. Teruskan saja. Dia akan menjadi sunat fajar. Kerana kata Nabi SAW, barang siapa yang bersolat 2 rakaat sebelum subuh, seperti mana dia mendapat pahala dunia dan isinya. Besar pahala tu. Jadi dikira pakai. Okey, insyaAllah. Soalan yang kedua berkenaan dengan kita suka buat makan-makan, jemput tetamu mai. Masya Allah, itu sifat dan akhlak yang paling mulia, yang terbaik. Tidak dinamakan membazir selagi kita tak buang makanan. Sebaliknya kita menafaatkan. Bila tetamu mai, terai tetamu dengan bagi makan, bagi minum. Kemudian bila tengok makanan tu banyak, bungkus pula bagi mereka bawa balik. Masih lagi ada lebihan, hantar pula pada jiran-jiran. Di antara perkara
kebajikan yang terbaik yang boleh kita lakukan ialah memberi makan kepada orang lain. Kerana setiap suapan yang masuk di dalam mulut mereka itu adalah doa. Dan doa itu akan diberikan kepada kita. InsyaAllah. Terbaik, nah. InsyaAllah. Jangan buang. Kalau buang, membazir. Oh? Okey, terima kasih. Sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jana, silakan. Sambung tadi yang Ana cakap tu kan, tentang semayang. Kemudian Ustazah kata kita semayang saja, tiba-tiba dah dapat satu rakaat terdengar orang azan. Jadi kita niatnya semayang tahajud, tapi Ustazah kata bila jadi perkara macam tu dia automatik jadi sunat fajar. Ya. Ya, betul Kak Jana. Automatik dia tukar. Dia jadi sunat fajar. Pasal apa? Dapat 2 dalam 1. Macam mana kita masuk masjid, kan? Kita masuk masjid, kita nak sembahyang sunat tahiyatul masjid, kan? Ya. Tapi tiba-tiba waktu dah masuk, orang dah azan. Bila orang dah azan, kita sembahyang sunat qabliyah. Secara automatik kita dapat sunat tahiyatul masjid. Dengan kita bersolat qabliyah dalam masjid. Macam tu lah juga dengan cerita sembahyang tahajud di saat-saat akhir. Tengah rakaat pertama, orang azan. Ketika itu dapat pahala sunat fajar. Seperti memperolehi dunia dan isinya. Allah Maha Kaya. Allah Maha Baik. Baik, terima kasih. Sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya kalau macam tadi, macam kes Kak Ana kata tadi ni, kita dah sembahyang, dia automatik jadi sunat fajar kan? Yeah. Jadi kita perlu tak lagi buat, sebab selalunya memang kita dah buat kan solat fajar dekat hari kan? Jadi kita boleh buat lagi ke? Tak boleh ke? Okey, tak payah buat dah. Tak payah buat dah. Dia tak payah buat dah. Dapat 2 dalam 1. Alhamdulillah. Lagi satu soalan ni nak tanya pasal Al-Quran. Sekarang ni kan banyak grup yang buat untuk baca Quran kan, yang kita dibahagikan muka surat. Jadinya kita baca tiap-tiap hari ikut muka surat masing-masing. Tapi kiranya tak ikut muka surat dah. Contohnya hari ni muka surat 2, esok muka surat 10, langkah-langkah tu Ustazah. Jadinya adakah bila kita dah habis pusingan tu untuk diri sendiri dah sampai komplit satu Quran tu kita habis baca walaupun tak ikut turutan dia tu, tertib dia tu, adakah dia dikirakan khatam juga Ustazah? Yang tu saja soalan. Okey, jikalau tidak mengikut tertib maka ianya tak dikira khatam. No? Tak dikira khatam macam orang ubat. Kan? Hari ni hari ni ambil muka surat 1. Esok dia terlepas muka surat 10. Kemudian ada pusing-pusing semua tetap habis. Okey, kita buat kena khatam Quran. Padahal kita tak baca secara tertib. Dan lainlah kalau kita dengar seorang-seorang baca. Macam kita tadarus bulan Ramadan secara berhadapan, kita dengar. Atau mungkin secara alam maya kita dengar seorang-seorang baca. Itu baru dikira khatam. Kalau tidak, dianya tidak dikira sebagai tertib. Kalau nak buat kena khatam, boleh buat khatam je lah. Tapi tak dapatlah ketertiban dalam membaca Al-Quran secara turutan ayat tersebut. Wallahualam. Okey Ustazah, kalau macam tu, tadi ayat yang kita langkau lah. Macamnya kita makan ayat 2, tiba-tiba pergi ke ayat 8. Macam baca juzuk ni, satu kumpulan ada 30 orang kan. Kita dah ambil juzuk. A ambil juzuk 1, juzuk 1, 2 juzuk, seterusnya lah. Cukup 30 juzuk dalam 2 minggu. Jadi ini juga tidak dikira khatam kan? Ya, tidak dikira khatam. Tidak dikira khatam. Dia semua sekadar ibadah baca Quran sahaja. Dia tidak dikira khatam. Betul. Okey. Sebab banyak masuk grup kan, jadi macam tu kan? Ya, betul. Cuma baca je lah. Okey, Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi. Kiranya lebih afdal kita baca sendiri ikut tertib yang tu untuk dapatkan khatam. Di samping kita baca juganya by group ni, orang kata untuk ambil kan. Ya, betul je. Kita seimbangkan kedua-duanya. No? Kita baca by group, mungkin kita nak ambil
agar grup tu tak jadi sia-sia, tak ada lah sembang merapu dana, ada pengisian dia kan dengan baca Al-Quran dan sebagainya. Jadi kita masuk saja grup tu. Kan ini ada grup bubuh nama macam-macam tapi sembang kosong semata-mata. Ya, maka yang lebih baik eloklah kalau kita baca secara tertib susunan ayat tersebut. Hmm? Okay. Tak ada soalan Nana? Tak ada soalan. Saya mohon ampun dan maaf atas kekhilafan saya. Yang baik itu dari Allah, yang lemah dan kurang itu daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم